Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini ada satu isu tergempar yang paling tergempar luar biasa. Ini pasti mengejutkan ramai pemimpin, terutamanya dari pembangkang juga, dan juga dari kerajaan. Di mana ini adalah satu tangkapan yang amat besar, dan bagi saya ini satu tangkapan yang pasti mengecewakan ramai, mengecewakan pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan dan juga di negara kita. Jadi di dalam sebuah artikel yang panas ini, 6 anggota polis direman bantu siasatan kes rasuah. Nah, saudara-saudara, lagi-lagi kita dengar kes rasuah. Hari ini pula kita mendengar mereka lah yang diberikan kepercayaan, mereka lah yang diberikan tanggung jawab. Namun mereka juga yang memecahkan tanggung jawab itu sehingga mereka direman untuk membantu siasatan kes rasuah. 6 anggota polis termasuk seorang berpangkat inspektur dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jerantut direman sehingga 11 Mei bagi membantu siasatan berhubung kes meminta rasuah berjumlah RM5.000. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kenyataan berkata, perintah reman itu dikeluarkan oleh Magistrat Temerloh Muhammad Shah Reza Nur Azman. Menurut kenyataan itu, kesemua mereka ditahan petang semalam selepas hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Temerloh bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu Rabu lepas apabila dikatakan meminta suapan daripada seorang lelaki bagi menyelesaikan kes serbuan serta penemuan air ketum di rumah lelaki berkenaan. Selain inspektur yang berumur 36 tahun, lain-lain anggota polis yang ditahan adalah mereka yang berpangkat Lance Corporal dan Sergeant Major yang berumur antara 28 dan 46 tahun. Semuanya bertugas di bahagian narkotik IPD berkenaan. Bagi saya ini satu tangkapan yang pasti mengecewakan ramai dan mengejutkan seluruh pemimpin juga. Di mana dengan sah dari artikel ini, 6 anggota polis direman. Bantu siasatan kes rasuah RM5.000. Walaupun jumlah itu hanya RM5.000, tapi bagi saya rasuah tetap rasuah. Jadi bagi saya ini satu lagi kemenangan kepada Perdana Menteri, disebabkan beliau kita dapat lihat mempunyai satu objektif untuk membantras rasuah di Malaysia. Pada akhirnya setelah beliau menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya kita dapat lihat SPRM semakin aktif, semakin agresif membuat tangkapan dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan bapak semua, akhirnya terbukti Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah seorang lelaki yang paling sejati di Malaysia buat masa ini. Satu kejutan besar kepada blok pembangkang dan khususnya kepada Perikatan Nasional, di mana ada cakap-cakap mereka telah mempunyai kerusi yang cukup untuk menumbangkan kerajaan hari ini. Pada akhirnya, dalam satu artikel dari Syahbudin.com, menurut Syahbudin.com, Anwar terbukti seorang gentleman sejati. Sudah menang usul percaya sebelum ini, tapi masih sedia diuji lagi. Kalau ikut logiknya, sebarang cubaan untuk menjatuhkan kerajaan tidak harus dilayan lagi sekarang ini. Ini kerana, pertama, Anwar Ibrahim yang memimpin kerajaan perpaduan, sebagaimana dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, telah mempunyai sokongan majoriti yang cukup kukuh, yaitu 148 daripada 222 ahli parlimen. Dengan jumlah sokongan 148 ahli parlimen itu, bererti kerajaan perpaduan ini memiliki majoriti 2/3 sokongan di parlimen. Nah, menurut penelitian saya sendiri, tidak logiklah kalau tiba-tiba ada gerakan ataupun tiba-tiba ada ahli parlimen yang mencukupkan pembangkang hari ini. Sedangkan
setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, beliau mengadakan usul undi percaya dan pada akhirnya dalam menurut Syahbudin.com dilihat pemimpin dari pembangkang dilihat takut untuk membantah usul percaya itu. Nah, di dalam artikel ini, apalagi yang bising-bising mahu menjatuhkan kerajaan itu hanyalah pihak di luar kerajaan, termasuk kelompok yang kalah teruk sehingga hilang deposit pada PRU 15. Tetapi malangnya tidak terdengar sama sekali ada ahli parlimen penyokong kerajaan yang mahu menarik sokongan atau tidak puas hati terhadap kepimpinan Anwar. Jika demikian, bagaimana blok pembangkang PN mempunyai 74 ahli parlimen mampu menambah bilangan sokongan mereka kepada sekurang-kurangnya 112. Yang kedua, sebaik saja mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November, perkara pertama yang dilakukan Anwar ialah mengumumkan agar usul percaya terhadapnya dibentangkan di parlimen pada 19 Desember. Dalam undian yang diadakan pada tarikh tersebut, sokongan terhadap Anwar ternyata kukuh, di mana blok pembangkang tidak berani sama sekali menentang usul percaya itu. Mahyadin yang mendakwa dirinya mempunyai cukup sokongan sebelum itu juga tidak berani menonjolkan dirinya untuk diundi berlawan dengan Anwar. Dengan dua perkara ini, sebenarnya tidak perlu lagi dilayan sebarang cubaan untuk menukar kerajaan. Sudah sah lagi nyata Anwar memiliki sokongan majoriti yang kukuh sebagai Perdana Menteri. Takkan setelah disahkan parlimen pun masih lagi berbangkit isu mahu menjatuhkan beliau. Cukuplah sekali saja peluang itu diberikan dan selebihnya tugas ahli parlimen seharusnya ditumbuhkan bersama memastikan negara ditadbir dengan baik. Jadi dalam artikel ini juga yang menarik, beliau sedia diuji buat kali kedua, walhal sudah pun memenangi usul percaya sebelum ini. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, bagi saya ini pasti satu lagi kejutan besar kepada Perikatan Nasional. Jadi mana nak cari ada Perdana Menteri yang berani sampai 2 kali diuji keabsahannya di parlimen dalam tempoh tidak sampai setahun. Takkan nak diuji lagi buat kali ketiga atau setiap kali sidang parlimen nak dibawa usul menjatuhkan Perdana Menteri. Anwar pun selepas Jun nanti janganlah buang masa lagi melayan royanan mereka yang tak habis-habis kemaruk kuasa, mau menjatuhkan, malah patut mentertawakan saja mereka yang bernafsu besar, tapi sebenarnya tiada upaya. Nah, di dalam artikel ini sudah pasti, melalui cabaran Anwar ini, inilah masanya bagi PN secara bersendirian, atau bergabung dengan Tun Mahathir yang hilang deposit untuk membuktikan dan menyahut cabaran Perdana Menteri. Adakah PN bersama dengan Dr. Mahathir mampu membuktikan dengan usul undi percaya yang dicabar oleh Perdana Menteri, adakah mereka dapat membuktikan bahwa mereka memang mempunyai cukup kerusi untuk membentuk kerajaan baru? Nah, saudara-saudara, ini pasti satu lagi isu yang panas. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.